Suara pula. Bunyi kipas kuat ke ataupun biasa je? Waalaikumsalam. Bunyi kipas kuat ke ataupun okey je? Okey, Ustaz. Okey. Dia dengar okey je? Okay, baik. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat, jadi yang saya hormati dan kita ikat. Baik, selamat datang saya ucapkan ke siri yang terakhir, klinik tadabbur siswa bersama dengan Tadabbur Center. Lama tak jumpa dekat WhatsApp pun tak sempat sangat kita nak berinteraksi. Mungkin tengah sibuk agaknya. Sekarang ni tengah minggu berapa dah sekarang? Dah masuk study kan? Saya exam. Oh, tengah exam. Tengah exam. Study week. Okey. Dan habis exam ni. Habis dah. Okay, alhamdulillah. Ali Imran macam mana? Tengah sem lah kan? Cuti mid-sem. Oh, tengah cuti exam. Oh, okay. Ali Imran UIA UIA. Oh, okey, tengah cuti exam. Alhamdulillah. Haris Zaini? Tengah cuti mid-sem juga. Tengah cuti exam. Haris Zaini pun UIA? Tak, UKM. UKM dah cuti exam dah. Alhamdulillah. Masya Allah, Faris Faisal. Nampak macam bilik gaming dah. Tengok ada kerusi. Ada Faisal tengah cuti juga ke tengah sem? Minggu last sebelum cuti mid-sem. Minggu last sebelum sem. Alhamdulillah. Baik, pertama-tamanya saya sangat hargai atas kelapangan dan kesudian adik-adik melapangkan masa. Mungkin ada yang setengah sibuk dengan exam, preparation. Mungkin sekarang ni tengah cuti mid-sem ni kita nak santai sebenarnya kan. Lepak mungkin daripada kesibukan belajar. Jadi pertamanya saya sangat hargai dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas kesudian melapangkan masa. Semoga Allah SWT memberikan keberkatan dan keampunan kepada kita kerana kita berkumpul dalam satu majlis ilmu bagi semangat Allah SWT. Jadi baik, kita mulakan terlebih dahulu dengan umul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara Idris ke kita punya terakhir kot, kita punya siri yang terakhir insya-Allah. Dan kemudian untuk akan datang kita akan ada wajah baru kot untuk klinik tadabbur siswa. Saya tak pasti kamu semua korang semua dah ada pemakluman belum tentang wajah baru yang kita akan bincangkan nanti. Tapi moga-moga dapat teruslah kita bersama insya-Allah. Jadi baik, jadi semuanya rakan-rakan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, pada kita punya sesi yang terakhir ini kita akan bersama dengan cerita Ashabus Sabti. Cerita Ashabus Sabti ini sebelum kita lanjutkan, mungkin saya nak tahu sedikit apa yang korang mungkin pernah dengar ke, korang mungkin pernah tahu, pernah baca ke tentang kisah Ashabus Sabti. Siapa nak berkongsi? Siapa nak cerita sedikit apa dia punya overview yang dia tahu? Silakan. Ada siapa nak berkongsi? Tak ada. Mungkin tak ada gambaran yang banyak yang betul. Tak ada gambaran yang menyeluruh. Okey, baik, tak apa. Dengar. Tak dengar? First time dengar benda tu. Salafi. Ashabus Sabti. First time dengar. Oh, first time dengar. Okey, baik. Alhamdulillah. Ali Imran pun first time dengar ke? Ataupun dah biasa dengar sebelum ni? Dah biasa dengar. Golongan Sabtu. Apa yang Ali Imran tahu tentang golongan hari Sabtu? Dia kaum Yahudi ke, tak ingat zaman Nabi mana, tak ingat, tapi tak apa. Sedikit gambaran dia dapat yang saya tahu yang dia dilarang untuk menangkap, untuk keluar bekerja pada hari itu, menangkap ikan lah, hari Sabtu. Tapi sebabkan Tuhan, arahan Tuhan untuk fokuskan hari Sabtu tu untuk beribadah sahaja. Masya-Allah, overview yang sangat baik. Terima kasih Ali Imran. Mungkin Faris ada apa-apa pengetahuan, ada apa pernah dengar ke tentang cerita golongan hari Sabtu?
Ah, apa yang satu yang sama tu ada jugalah sama dengan yang Ali Imran tu. Lepas tu kalau tak silap pada hujung cerita dia tu dia jadi kera tu Betul. itulah tambahan sikit daripada yang tu sebab lebih kurang yang saya tahulah. Okay, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Faris. Mungkin ada lagi ke nak tambah? Haris ke? Idris ke? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kita punya sesi malam ni, insyaAllah, kita akan berinteraksi dengan salah satu kisah kaum Nabi Musa AS. Itulah Bani Israel. Kaum Nabi Musa. Cerita Nabi Musa ni panjang dalam Quran. Ada banyak babak. Dan antara babak yang penting yang kita perlu beri perhatian adalah cerita golongan hari Sabtu. Seperti mana yang disebutkan dalam tentang banyaknya umat manusia, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan umat manusia ini dengan satu hari yang mana satu hari tersebut diberikan kemuliaan untuk beribadah penuh. Kan, sebagaimana kalau kita lihat Bani Israel seperti yang diceritakan oleh Ali Imran tadi kan, yang mana Allah berikan ruang kepada mereka supaya hari Sabtu tak bekerja. Kan, macam kita lah kan, kita kalau terik daripada Isnin Ahad belajar kelas semua, tak ada cuti, tak ada rehat, kita pun burn out. So, cantik macam mana pengurusan universiti susun supaya kelas Isnin sampai Jumaat je. Kalaulah universiti yang mana manusia pun bersifat manusiawi, apatah lagi Allah SWT pencipta kepada manusia, pasti lebih mengenal hakikat manusia itu bagaimana. Kan, yang mana kita lihat kalau Bani Israel ni Allah berikan kemuliaan kepada mereka, hari Sabtu fokus untuk beribadat. Tapi kita tengok kalau kita lihat pula bagaimana umat Islam, cuba teka Allah beri pada umat Islam hari apa? Kan, umat Nabi SAW. Jumaat. Betul, tepat sekali Izan. Hari Jumaat. Kan, Allah beri kepada kita hari Jumaat untuk kita berkumpul. Kan, kita bukan sekadar beribadat seorang-seorang. Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi SAW dengan kita berkumpul sekali sembahyang Jumaat. Dan kita lihat betapa Allah SWT ni kan, sahabat-sahabat semua, kita lihat betapa Allah SWT ni sangat sayang kepada kita. Kan, Allah tahu kita ni ada satu urge yang memang rasa kalau bekerja memang nak bekerja keras. Rasa tak cukup lah cari rezeki, nak cari rezeki. Sebab tu kalau kita lihat pada ayat ke-10 surah Al-Jumu'ah kan, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah, kita tengok sikit ayat ni. Kita tengok ayat kita boleh berinteraksi kan, supaya kita rasa sikit. Mana Allah SWT berfirman surah Al-Jumu'ah. Saya tak share screen lagi. Bismillah. Izin share screen. Boleh tak? Okey, share screen. Kita tengok sikit surah Al-Jumu'ah. Apa Allah SWT sebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Adakah pada hari Jumaat tu Allah larang kita cari rezeki? Tidak. Allah kata lepas dah sembahyang tu, maka bertebaranlah. Pergilah ke mana kamu suka. Ya. Carilah apa yang kamu nak. Carilah apa yang kamu suka. Min fadlillah. Tapi dalam kita cari rezeki, Allah pesan apa? Wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itulah dalam kita cari rezeki, dalam kita buat perkara dalam kehidupan kita, jangan sampai kita lupa pada Allah SWT. Adik-adik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, tahu tak apakah hikmah? Kan kita semua tahu cerita Isra Mi'raj, saya percaya kita semua tahu. Saya percaya adik-adik semua, sahabat-sahabat semua tahu detail cerita Isra Mi'raj. Dan antara detail cerita Isra Mi'raj adalah Nabi SAW dapat perintah untuk sampaikan kepada umat Islam 50 solat waktu. Dan kita tahu kan, pada asalnya kita dapat perintah 50 solat waktu. Sebelum akhirnya Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Dan akhirnya kemudian bila dapat diskaun sampailah kepada 5 solat waktu. Persoalannya adalah, kenapa in the first place Allah perintahkan kita solat 50 waktu? Siapa tahu agak-agak nak cuba. Sebab kalau kita kira 50 solat waktu adik-adik, sahabat-sahabat semuanya, kita akan solat setiap 8 minit. Maksudnya baru lepas solat, baru nak makan, kena solat lagi. Baru lepas solat nak makan, mungkin nak study, kena solat lagi. Kan, tak sempat. Kan, adakah Allah SWT tidak mengenal manusia? Kan, adakah Nabi Musa lebih mengenal manusia pada Allah SWT? Siapa tahu, siapa nak cuba? Agak-agak je. Tak ada jawapan betul, tak ada jawapan salah. Jangan risau adik-adik, jangan risau sahabat-sahabat semua. Siapa nak cuba? Mungkin Idris ke?
Lama tak dengar suara Idris dah, dengar suara Idris. Silakan Idris. Apa hikmah Allah perintahkan untuk solat 50 waktu kan? Ya, in the first place. Betul. Untuk sentiasa mengingat Allah. Betul, tepat sekali Idris. Kan kalau kita jawapannya adalah Allah SWT tak nak kita lalai. Tak nak kita leka daripada mengingat Allah SWT. Kan ketika mana kita solat kita akan ingat Allah. Kita baca kalimat-kalimat yang mengingati Allah SWT. Kita bertasbih, kita takbir, kemudian kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita baca Al-Fatihah. Allah SWT hakikatnya sangat sayang kepada kita. Allah tak nak kita lupa kita walaupun seketika. Kan kerana itu pada awalnya 50 waktu. Tapi apa perkara yang kita belajar daripada pengurangan 50 jadi 5 waktu. Yang mana perkara yang kita belajar adalah it's not about quantity, it's about quality. Okay. Hari ini berapa ramai orang solat tapi masih lagi melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab apa? Sebab quality. Ini yang menjadi kelebihan kepada umat Nabi SAW. Kuntum khaira ummah. Dan kita ni sebaik-baik umat kerana apa? Kerana kita ni satu, kita melaksanakan amal ma'ruf. Dan kemudian kita melaksanakan nahi munkar. Patut minuna billah. Tapi antara poin penting kenapa kita jadi khaira ummah adalah kerana kita adalah umat yang berkualiti. Kita ini bukan banyak melakukan sesuatu. Satu umur umat Nabi SAW tak lebih. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kan, umatnya umur dalam lingkungan 60 ke 70. Dan kemudian akan mati. Maksudnya apa? 60-70 tak sempat nak buat apa sangat. Amal ibadat pun kalau nak banding dengan umat terdahulu, barangkali kita kalah. Tapi kita ini daripada sudut kualiti, kita melebihi. Allah memberikan banyak kemuliaan kepada kita. Maka itulah sebagai startingnya. Yang mana apa yang kita belajar, sahabat-sahabat semua ni, iaitulah Allah memberikan kepada kita kemuliaan. Ya. Cuma apa beza kita dengan Bani Israel? Kita nak tengok pada malam ini insya-Allah. Kan kita, bila mana Allah memberikan kemuliaan kita pada hari Jumaat, kita sahut perintah tersebut. Kita sami'ana wa ata'na. Tapi Bani Israel ni, jadi rakan-rakan semuanya, mereka bukan sami'ana wa ata'na. Mereka sami'ana wa asayna. Mereka dengar. Mereka mengakui mereka dengar. Tapi asayna. Mereka bermaksiat. Mereka tidak taat. Mereka melanggar perintah Allah SWT. Jadi adik-adik kita akan lihat pada malam ni insya-Allah. Kita akan melihat cerita tentang golongan hari Sabtu di dalam suratul A'raf ayat 163 hinggalah kepada ayat 166. Tapi sebelum kita lanjutkan, sahabat-sahabat semuanya, apa yang korang semua tahu tentang Al-A'raf? Siapa pernah dengar? Kan? Mungkin pernah dengar kuliah ke tentang Al-A'raf? Kan? Orang yang tak masuk syurga tapi tak masuk neraka. Menarik. Okay. Dia duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Okay, baik. Ini saya tak silap saya ada satu perbahasan daripada ulama yang menyebutkan perkara ini, cuma saya terlupa nama ulama tersebut. Betul dikatakan bahawa Ashabul A'raf ni dia tak masuk syurga, tak masuk neraka. Dia berada kat tengah-tengah. Tapi saya mengambil kepada pandangan antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa ulama besar lain dalam tafsir Ali Imran. Saya tak kata salah pandangan tersebut, tidak. Okay. Sebab ini pandangan ulama dan mereka ulama ni ada asasnya. Okay. Cumanya saya mengambil kepada pandangan antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis kepada karya Mafatihul Ghaib. Kan, katanya Ashabul A'raf ni siapa? Ashabul A'raf ni refer kepada As-Sabiqun. As-Sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Okay. Antaranya merujuk kepada orang-orang yang terdahulu. Dan Al-A'raf juga merujuk kepada siapa? Dan Al-A'raf juga merujuk kepada golongan para anbiya. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi lah. Adakah para anbiya tak masuk syurga? Tidak. Adakah para anbiya pasti tidak masuk dalam neraka. Tetapi bagaimana kedudukan mereka sebenarnya? Ini satu pandangan yang menarik lah. Yang mana kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa ulama besar lain, mereka bukan tak masuk syurga. Tetapi mereka berada pada satu kedudukan yang tersendiri. Yang mana mereka ini lambat masuk syurga bukan disebabkan penghisaban, tetapi mereka nak melihat apakah nasib umat-umat yang menolak kepada dakwah yang mereka laksanakan. Sebagai contoh, golongan Badar, kan? Golongan Badar ni adalah merujuk pada Muhajirin dan Ansar. Seperti saya baca tadi, As-Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar.
Kan? Sebab tu dalam satu Allahumma salli ala Muhammad, saya terlupa di antara sama ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang mana menyebut bahawasanya orang-orang yang terawal, maksudnya ahli Badar ni, mereka ada kedudukan yang tersendiri. Kenapa? Kerana mereka bersama Nabi SAW dalam keadaan Nabi tak ada apa-apa, dalam keadaan baru nak start bina apa yang disebut sebagai kota Madinah, kan? Dalam keadaan yang kita boleh kata, kalau macam kita kan, kita akan menilai tau seseorang ni, sebagai contoh mungkin nanti Faris dah berjaya kan. Dulu Izan dulu bersama dengan Faris masa Faris tak ada apa-apa. Jadi bila Faris tak ada apa-apa, Ali Imran datang kan, Idris datang. Faris masa ketika itu mesti akan menilai siapa kawan sebenar, siapa kawan tak sebenar. Tapi bukan nak kata Ali Imran itu kawan sebenar, tak, ada contoh. Sekali contoh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada perbezaan kan? Ada perbezaan pada kualiti kan? Orang yang bersama kita daripada awal daripada kita tak ada apa-apa dengan orang yang sudah bersama dengan kita ketika kita ada apa-apa. Sebab barangkali ada juga orang yang bersama dengan kita lepas kita ada apa-apa, dia adalah orang ikhlas, tetapi dia ada perbezaan je lah. Maksudnya adalah dia start terima kita dalam keadaan kita tak ada apa-apa kan? Ada orang lain pula dia terima kita kerana kita sudah ada sesuatu. Dia ada perbezaan lah, kita membezakan kualiti tersebut. Itulah pandangan, lah cerita tentang Ashabul A'raf kan. Yang mana suratul A'raf ni menurut pandangan ulama jumhur dikatakan ini surah yang turun dekat Mekah dan surah Makkiyah. Adapun antaranya Imam As-Suyuti menyatakan bahawasanya ada beberapa ayat dalam suratul A'raf ni, jadi yang dirahmati Allah SWT semuanya, yang turun di Madinah ataupun kita sebut sebagai, bukan turun di Madinah lah, kita kategorikan sebagai surah Madaniyah kan. Iaitulah antaranya merujuk kepada ayat yang kita akan bersama pada malam ni, ayat 163. Dan 3 cerita tentang apa? Cerita tentang Ashabus Sabti. Tapi terlebih dahulu, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita akan bersama terlebih dahulu dengan ayat 1 dan 3. Tadi scroll tak sampai, jauh perjalanan nak pergi kembali kepada kisah Ashabus Sabti. Tapi perkara pertama yang saya nak kita beri perhatian adalah starting pada cerita ni kan, sahabat-sahabat semua. Allah starting cerita tentang apa yang membezakan Ashabus Sabti dengan Ashabul Jumu'ah. Kan? Apa kualiti yang membezakan kita dengan mereka? Beza kita dengan mereka adalah Allah SWT sebut dalam ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Beza kita, beza umat Islam, umat Nabi SAW kita, insya-Allah dengan Bani Israel adalah seperti saya sebut tadi, kita sami'na wa ata'na, mereka sami'na wa asayna. Dan tahukah sahabat-sahabat semuanya, apakah antara kategori asayna? Antara kategori asayna adalah dia melakukan apa yang disebut sebagai, antara conteng lah, boleh conteng tak? Boleh conteng tu. Dia melakukan badal, dia menukar kan, dia tukar apa yang disebut sebagai qaulan kan, dia tukar apa yang disebut sebagai qaulan, yang mana kalau kita nak terjemahan diterjemahkan sebagai perintah kan. Dan juga ada tafsiran menyebut qaulan ni juga refer pada apa, ayat-ayat. Maksudnya adalah apa, ketika mana sampai kepada perintah kepada mereka pada hari Sabtu jangan bekerja kan. Bani Israel pada ketika itu mereka dengar baik-baik, kami tahu. Tapi dalam kepala mereka ligat berfikir, okey, kita nak buat apa ni? Hari Sabtu ni biasanya ikan banyak timbul ni. Macam mana kita nak buat sesuatu dalam keadaan Tuhan tak perasan, kita buat apa ni? Macam tu. Pemikiran mereka adalah mereka menyangka mereka boleh sembunyikan sesuatu daripada pengetahuan Allah SWT. Maka mereka bukanlah directly langgar terang-terangan, tidak. Tapi mereka melakukan perubahan, mereka adjust sikit ayat-ayat ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini mengikut selera mereka. Ataupun dalam bahasa mudahnya, sahabat-sahabat semuanya, mereka tundukkan nas kepada kemahuan mereka. Maka antara perkara yang kita kena sentiasa renung, sahabat-sahabat semuanya, adik-adik semuanya, sebab kita barangkali kita boleh terjerumus kepada hakikat ini
Itulah kita memaksa-maksa ayat Quran mengikut kehendak kita. Kan? Ini antara perkara yang saya sendiri kena banyak muhasabah. Sebab kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita mencari justifikasi kita adalah apa? Kita fikir, okey, apa ayat Quran yang sesuai dengan apa yang aku buat. Maka antara perkara yang kita kena banyak muhasabah. Kan? Yang mana sepatutnya bukan Quran tunjuk pada kita, tapi kita yang tunjuk kepada Quran. Sebab tu menarik, adik-adik, sahabat-sahabat semua ni, kalau kita baca surah Yusuf. Siapa sini minat surah Yusuf? Ada yang minat surah Yusuf? Yang suka surah Yusuf. Surah Yusuf ni antara kata seorang tabi'in namanya Atha, dia kata tiadalah seseorang yang membaca surah Yusuf melainkan dia akan merasai kelapangan yang luas, ataupun disebut sebagai dia mendapatkan kerehatan. Nak cerita tentang betapa besar manfaat daripada surah Yusuf ni lah bila kita baca dalam keadaan kita melakukan tadabbur. Kita tidak menundukkan surah Yusuf pada kemauan kita. Dalam satu ayat dalam surah Yusuf, adik semuanya, Allah SWT menyebut dalam ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kan, kalau ada masa boleh buka mushaf. Mungkin saya perlu buka pada tempat yang lain supaya kita dapat tengok kejap. Tapi takut kita ganggu. Apalah, kita cuba lihat. Kalau kita lihat pada ayat kedua surah Yusuf. Bismillah. Kena banyak buka tab lah. Kejap, minta izin, tekan sikit. Kalau ada adik semua, sahabat-sahabat ada perkara yang rasa nak respon, rasa macam nak respon sesuatu dah, respon je. Kita macam sembang je sebenarnya. Kita bukan macam kelas lah. Okay, kalau kita lihat kepada ayat kedua ni, jumpa lah terus. Kalau kita lihat ayat kedua, Allah SWT sebut Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, menarik bila mana Allah SWT menyebut tentang bukan sekadar hafalan, dia bukan sekadar refer kepada fikiran tau. Tapi kalau kita lihat banyak tempat dalam Al-Quran, Allah SWT nisbahkan akal ni juga dengan hati. Kita kadang-kadang kita terfikir, akal ni sebenarnya apa? Akal ni apa? Agak-agak Idris? Akal ni otak ke apa? Sebab kalau kita kata binatang tak ada akal, yang kita faham sebagai otak. Tapi bukankah binatang ada otak? Yang burung tu katanya otak ada kecil kan? Akal ni apa sebenarnya? Macam mana kita nak jelaskan hakikat akal? Izan mungkin ada penjelasan tu? Kemampuan untuk berfikir. Kemampuan untuk berfikir. Okey, menarik. So, kita berfikir dengan apa? Otak. Kita berfikir dengan otak. So, maksudnya otak itu adalah akal. Betul? Mungkin sebahagian. Sebahagian. Okey, baik. Tak apa, tak ada masalah. Tak salah pun. Betul tak salah, betul. Kalau dia sebut kaul lisan, betul. Memang kita fikir guna otak pun. Ya. Tak ada orang berfikir guna benda lain. Tapi menarik. Izan, Faris, Ali Imran, Idris dan juga Haris. Bila mana Allah SWT sebut aqala, dia ada terkaitan dengan hati. Kan? Kalau kita lihat sebagai contoh dalam surah Al-A'raf, even dalam surah Al-A'raf sendiri Allah SWT sebut walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati dikaitkan dengan faqih, faham. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bila mana kita baca Al-Quran, seseorang itu dikatakan dia telah menggunakan hakikat akal ni, bukan sekadar dia fikir, bukan sekadar dia guna intelek, tapi dia guna hati untuk menapis. Sebab fikiran kita ni, akal kita, intelek kita, dia sekadar nampak perkara yang kita sebut sebagai perkara-perkara lahiriah. Tapi mereka tidak nampak perkara-perkara yang bersifat kepada batini ataupun rohani lah, perkara-perkara spiritual. Sebab tu disebut ulul albab, dia bukan sekadar orang yang bijak, dia faham perkara saintifik, tapi dia tunduk kepada nas. Maka Allah SWT sebut, kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Supaya kita bukan sekadar fikir dengan akal, tapi kita renung guna hati kita. Maksudnya adalah apa yang dimaksudkan dengan seseorang itu, dia tunduk kepada nas, kan? Satu, dia bukan sekadar beramal dengan, dia bukan sekadar faham isi-isi Al-Quran, malahan dia beramal dengan kandungannya. Sebab tu Nabi SAW disebut sebagai
Al-Quran bergerak. Kan aku lukuhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maksudnya adalah segala perkara-perkara perintah-perintah disebutkan Al-Quran. Nabi dah laksanakan terlebih dahulu. Itulah panduan kita. Itulah kita punya inspirasi. Itulah kita punya acuan yang kita nak follow. Kita balik kepada ayat surah Al-A'raf tadi. Kan, apa yang membezakan kan tadi? Yang mana Allah SWT Muhammad yang membezakan antara Adam dulu. Ya Allah, itulah kata yang terbuka banyak sebenarnya. Ini satu-satu lah. Saya tekan sikit dan sampai malam. Bismillah. Setakat ni semua okey. Mungkin ada pandangan apa, ada perkara-perkara baru ke mungkin nak kongsi atau pandangan-pandangan nak kongsi, tak apa. Boleh buka je mic. Tak perlu ni lah. Ni bukan macam kelas sangat lah. Kita macam sembang je. Okey, baik. Kita berbalik kepada ayat tadi. Ayat 1:6. Ayah silakan. Ada yang suara ke? Yang tadi Ustaz kata dia tundukkan Ashabus Sab ni, dia tundukkan Nas. Dia pasang ni kan, dia pasang jaring kan. Betul Ali Imran. Tak dapat nak pastikan je. So maksudnya hari Sabtu tu dia dilarang untuk bekerja, tapi yang dipasang jaring tu kira hari sebelum lah kan. Ya betul. Dia okey. Itu yang dimaksudkan sebagai helah. Mereka kata mereka tak bekerja. Kan, ini ceritanya lah. Kita pergi ceritanya sikit. Okay, ceritanya macam ni lah. Bagaimana mereka ni boleh dikatakan sebagai fabadalah, mereka menukarkan perintah. Yang menarik bila mana Allah SWT sebut minhum. Maksudnya adalah bukan semua Bani Israel ni jahat. Kadang-kadang kita ni skeptikal. Kita Yahudi je kita semua laknat. Semua teruk. Kan? Hakikatnya yang jahat sekarang, hakikatnya yang jahat hanya Zionis. Zionis ni adalah politik. Zionis ni adalah satu kefahaman. Sebagaimana kita punya agama ni kan, kita punya mazhab itu, ada kefahaman kita. Maka begitu juga dengan mereka. Kan, yang mana Zionis ni dia lebih kepada politik. Mereka punya ijtihad yang mereka nak capai, antaranya adalah mereka nak menguasai Baitul Maqdis itu sendiri. Kan, ada pula kalau kita cerita sikit pasal Yahudi lah, Yahudi yang sekarang. Kan, dia ada Yahudi Ortodoks. Yahudi Ortodoks ni dia tak begitu agresif. Mereka ni biasa-biasa je lah. Mereka masih lagi begitu. Mereka ni ada yang okey, ada yang tak okey. Cuma kita bukan nak cerita pasal tentang minhum ni lah. Apa yang kita nak fokus tentang cerita. Kenapa mereka ni dikata abadalah? Sebab kalau kita tengok cerita Ashabus Sabti ataupun golongan hari Sabtu, mereka bukannya hari Sabtu tu mereka bekerja tak? Tapi mereka berhelah. Mereka buat apa? Hari Jumaat tu mereka pasang jaring supaya hari Sabtu tu mereka dapat ambil hasil. Kan, bila mana Allah SWT sebut jangan bekerja, kan, maksudnya perintah hari Sabtu ni fokus pada beribadat. Maksudnya adalah jangan dalam fikiran tu ada perkara-perkara lain selain daripada mengingati Allah. Itu matlamat yang perlu dicapai. Matlamat ibadat dia bukan sekadar kita ini selesai melaksanakan perintah, tidak. Tapi matlamatnya adalah, kan, kalau kita lihat dalam surah Taha, Allah SWT sebut, Allahumma salli ala Muhammad, apa ayat tu? Saya akan cuba ingat sekejap. Wa aqimis solata li dzikri. Kan, dan tunaikan solat untuk apa? Untuk mengingatiku. Maksudnya adalah itulah matlamat kita solat. Matlamat kita solat bukan betul kita nak dapat pahala, kita nak melaksanakan perkara yang Allah suka, tapi lebih besar pada itu adalah supaya kita hidup bersama Tuhan. Kan, adakah orang yang hidup bersama Tuhan dia akan berani melaksanakan perkara yang Allah suka, perkara yang Allah marah? Tidak. Kan, hari ini kenapa banyak sangat jenayah berlaku? Sebab Tuhan tidak hidup bersama dengannya. Dia rasa macam, tak ada siapa tengok aku kot, tak apalah aku buat benda ni. Aku nak buat benda ni lah, tak siapa perhatikan aku. Sedangkan dia terlupa hakikatnya Allah SWT bersama dengan dia setiap masa. Maka itulah matlamat beribadat. Dan itulah yang difahami oleh Yahudi. Bukan Yahudi lah, maksudnya Bani Israel. Dalam ayat ini, yang mana mereka merasakan bahawasanya tak perlu kita buat macam ni. Allah bukan tahu pun.
Dan mereka berhelah. Kan? Mereka dalam fikiran mereka adalah rezeki, ikan banyak. Mereka dah tak capai matlamat beribadat. Mereka beribadat, tetapi hati mereka fikir benda lain. Maka itu disebut sebagai menundukkan nafsu kepada kemahuan. Mereka berhelah. Ini adalah perkara yang kita kena ambil pengajaran. Sebab kadang-kadang kehidupan kita begitu. Ini sebab tu Quran sesuatu yang bersifat universal. Dan menariknya Quran tak sebut nama watak. Kan Quran tidak sebut Abu adalah bahagian daripada Ashabus Sabti. Joseph sebagai contoh adalah bla bla bla. Supaya apa? Supaya nanti kita tak adalah cerita pasal Abu. Kan tak pastilah adik-adik semua, sahabat-sahabat semua ikuti ke tak isu semasa. Kan cerita pasal kan ada seorang video dia sebut kita jangan baca surah Al-Masad. Kan sebab bila kita baca surah tersebut kita menyakiti hati Nabi SAW. Astagfirullah. Inilah yang ini belum disebut nama secara detail. Abu Lahab ni bukan nama sebenar. Cuba kalau sebut nama secara detail, barangkali kita akan sampai kepada perasaan ni bukan cerita pasal aku ni, cerita pasal orang lain ni. Tak apalah kot, akan aku ada macam ni. Jadi ini adalah perkara yang kita perlu ambil pengajaran bersama. Sebab bimbang kita pun dalam kehidupan kita akan melakukan perkara-perkara sedemikian. Maka inilah yang Allah highlightkan apa yang menyebabkan mereka ini melaksanakan perkara Allah marah, melaksanakan perkara Allah murka. Iaitulah mereka badalah. Mereka change. Badalan ni dia bukan buang keseluruhannya tau. Tapi dia adjust ikut sesedap rasa. Dia punya benda masih ada, tapi dia adjust sikit. Tak apalah kot, kita buang sikit, okey je kot. Kan kalau kita lihat dalam surah Yusuf kan, mereka kata apa, tak apa kot, kita buat dosa sikit, nanti kita bertaubatlah. Ini adalah perkara yang kita kena renung bersama. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita kan biasa buat sesuatu, kita adjust sikit. Tak apalah kot, benda ni aku ubah sikit-sikit, tapi masih lagi nampak ada punya hakikat yang sebenar. Walaupun nak cerita betapa halusnya pengetahuan Allah SWT. Satu sangat penting kita hidup bersama Tuhan. Itu ayat yang 162 yang saya kira merupakan essence pada cerita Ashabus Sabti. Dan kemudian menarik bila mana Allah SWT sebut kan kalimah rijza. Rijza ni kalau kita lihat kepada ayat ni dia sebut apa? Fa'arsalna, kami utuskan kepada mereka rijza, kan, kami utus kepada mereka azab. Dan dalam satu kita sebut sebagai tafsiran yang lain, rijza ini bukan dia juga merujuk kepada bencana, kan, merujuk kepada bencana. Kata Syed Qutb lah, maksudnya adalah sesuatu yang datang tanpa disangka-sangka. Gitu. Tiba-tiba je. Kan macam ketika mana tiba-tiba jadi kera, mereka pun tak expect jadi kera. Kan mereka sangka tak apalah kita bertaubat, mungkin Tuhan datangkan tanda-tanda, jadi kita bertaubatlah. Tiba-tiba terus jadi kera. Tak expect. So dia adalah perkara yang unexpected. Itu ayat 60. Dan kemudian kita lihat pada ayat 63 di mana Allah SWT sebut Allah SWT was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Seperti mana tadi disebut oleh Ali Imran tadi kan, ada sebut tentang penduduk yang duduk dekat tepi laut. Hadiratal bahr id ya'duna fi sabti ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan mana maksudnya menyebut dan bertanyalah kepada mereka. Nabi diperintah oleh Allah SWT bertanya kepada siapa? Kalau kita masih lagi ingat, sebab tu ada ulama seperti contoh Asyuti berpandangan ini ayat Madaniyah. Sebab ayat Madaniyah antara crowd Nabi SAW adalah Yahudi. Sebab siapa yang tahu cerita ni? Yahudi tahu cerita ni. Orang-orang Mekah mereka tak tahu sebab mereka tak membaca. Sebab tu menarik, saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat adik-adik. Menjadi buta huruf pada masa Nabi SAW bukan satu aib. Sebab apa? Sebab itu realiti masyarakat. Kan mereka tak ada karya-karya. Kan? Karya-karya hanya bermula selepas datangnya Islam. Kan kita lihat pada zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, even zaman Khulafa ar-Rashidin, masih lagi belum ada satu usaha mendisiplinkan ilmu.
Kan? Kalau ada pun dia baru nak starting slow. Tapi nak cerita ni apa? Nak cerita betapa hakikat menjadi buta huruf pada ketika itu bukan satu aib. Dan sebab tu tak, kalau kita perhatikan, tak ada pun pemujahan daripada orang Quraisy kepada Nabi SAW bahawasanya aku tak nak dengar perkataan ini sebab kau buta huruf. Tak ada. Sebab hakikat realitinya pun mereka pun buta huruf. Kan, buta huruf ni bukan maksudnya bodoh terus. Bukan tak ada ilmu langsung, tidak. Mereka pandai bersyair, mereka pandai bermain kata. Tapi mereka tak ada satu kita sebut sebagai sistem pembelajaran macam kita hari ini. Begitu. So itu nak cerita tentang sebab tu ada ulama pandangan ayat 3 ni adalah ayat Madaniyah. Sebab kerap pada ketika itu adalah Yahudi dan tahu tentang cerita ini adalah Yahudi. Kan, Nabi diperintahkan Allah SWT tanya kepada Yahudi tentang cerita penduduk yang duduk tepi laut. Yang mana mereka ni disebut sebagai apa? Kita sebut sebagai Ashabus Sabti, itulah golongan hari Sabtu. Kan, yang mana kalau kita lihat kepada ayat ni, Allah SWT menyebut tentang ujian ataupun kita sebut sebagai perkara-perkara yang datang kepada Ashabus Sabti ini adalah apa? Disebut sebagai ujian. Kadzalika nabluhum. Kan, demikianlah kami uji mereka. Kan, bima kanu yafsukun, kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Kan, fasaqah. Kan, fasaqah ni refer kepada apa? Refer kepada mereka ni sentiasa melakukan dosa lah. Kan, sentiasa melakukan dosa. Tapi menariknya kalau kita lihat pada ayat ni, apa perkara yang adik-adik semua atau sahabat-sahabat semua nampak pada ayat ni? Satu perkara. Selain daripada nampak cerita kronologi, nampak cerita tentang Allah menceritakan berkenaan mereka melanggar perintah pada satu. Apa perkara yang korang nampak? Mungkin Idris? Tak dengar lagi suara Idris. Tak dengar suara Idris lah. Idris okey ke? Nampak sangkut tu? Tak okey je kan? Allah menceritakan dengan pertanyaan kepada orang Yahudi. Macam minta Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang Yahudi. Padahal sebenarnya Allah dah tahu dah benda tu. Macam mana nak kata? Allah dah tahu benda tu, tapi dia still minta Nabi untuk tanya kepada orang Yahudi zaman tu. Macam tu lah. Okey, baik. Perspektif yang sangat menarik daripada Idris. Soal jawab, dialog. Di mana dialog ni antara tujuannya adalah pertanyaan. Menarik apa yang dikongsikan oleh Idris adalah pertanyaan ni terkadang bukan sebab kita tak tahu kadang. Terkadang ada kalanya pertanyaan ni peranannya adalah supaya kita tersentak. Kita macam sebab kita tahu cerita tu dah. Kita tersentak sekejap. Kita fikir tentang cerita tu. Sebab tu menarik kalau kita lihat dalam banyak tempat di mana Allah SWT memberikan perumpamaan tentang sesuatu, terutamanya perumpamaan berkenaan ayat-ayat kauniyah. Tahu tak ayat kauniyah ni apa? Ali Imran. Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang membuatkan kita berfikir. Yes, betul. Tapi dalam bahasa yang mudah je, betul. Ali Imran sebut ayat-ayat yang berkait dengan alam. Itu pokok, sungai dan seumpamanya. Yang mana kalau kita perasan, biasanya bila mana Allah SWT memberikan perumpamaan, Allah menggunakan kalimah doroba. Tahu tak doroba dalam bahasa Arab apa? Pukul. Kenapa bila bagi perumpamaan kena guna perkataan pukul? Agak-agak lah kenapa? Haris, nak dengar suara Haris pula lah. Tak dengar lagi suara Haris. Contoh pokok depan rumah, Allah beri perumpamaan tentang pokok. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah. Kenapa Allah gunakan kalimah pokok? Kalimah daraba ketika nak bagi perumpamaan tentang pokok depan rumah. Ada pokok depan rumah Haris? Ada kan? Kenapa? Agak-agak kenapa? Sebab supaya kita rasa terpukul dengan perumpamaan tu, supaya kita terkesan. Masya Allah. Sedap, suka lah perkataan Haris bunyi. Supaya kita rasa terpukul. Bayangkan kita tengok pokok hari-hari tapi tak dapat satu kesedaran. Tak menyebabkan kita rasa macam berfikir. Pokok kita tengok hari-hari. Kita tengok macam sekarang tengok macam pokok biasa.
Kan Allah memberikan perumpamaan pokok yang kamu biasa tengok. Sehingga menyebabkan perumpamaan yang diberikan itu menyebabkan kamu terpukul. Kan? Jadi begitulah macam apa yang disebutkan oleh Idris tadi. Kadang-kadang ada tujuan daripada soalan, bukan sebab kita tak tahu. Kan? Tapi sebab supaya kita berfikir dan akhirnya baik kita terpukul. Betul juga kenapa aku dapat pengajaran daripada cerita Ashabus Sabti ni? Itu saya lah, ada sisi perspektif daripada Idris. Mungkin ada lagi perspektif yang mungkin dia rasa menarik nak kongsi. Izan ke ada ke? Izan sebagai orang medik kan Izan? Ya. Apa perkara Izan nampak? Daripada ikan-ikan. Yang saya tak tahu siapa kotaknya apa yang aku expect, tapi kalau saya nampak first kalau ikut kronologi mereka cuba berhelah pasang jaring hari Jumaat dan kutip hasil pada hari Sabtu kan. And then Allah bagi cubaan, Allah bagi ujian kat mereka. Satu hari ni, hari Sabtu tu ikan tu dia muncul, dia lompat-lompat depan mereka banding hari lain. So saya anggap kat sini macam Allah tetap bagi peluang kat mereka untuk bertaubat, walaupun sebelum-sebelum ni dia pun dah selalu buat perkara langgar perintah Allah. Masya Allah, terbaik. Allah memberikan ruang untuk mereka. Sebab kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, Allah SWT sebut mereka ni yazlimun. Okay. Maksudnya adalah sebelum daripada peristiwa ini pun mereka dah biasa lakukan kezaliman. Dan Bani Israel ini pun memang terkenal ketika mana Allah perintah kepada mereka masuk ke dalam kota Baitul Maqdis. Mereka kata apa kat Nabi Musa? Mereka kata tak apalah, pergilah kau berperang dengan Tuhan kau. Kami nak duduk sini relax. Nak cerita, satu tu penakut, satu lagi celupa di mulut. Cakap pergi perang dengan Tuhan. Nauzubillah min zalik. Satu sisi yang saya kira sangat baik daripada Izan, yang mana Allah memberikan peluang kan, daripada banyaknya mereka punya kezaliman yang mereka lakukan, Allah masih bagi ruang kepada mereka satu ni untuk beribadat. Tapi Allah nak uji lah, adakah mereka ni masih lagi orang yang fasik atau sebaliknya. Tapi atas sisi yang lain adalah menarik kalau saya nak bawa sahabat-sahabat semua kita lihat satu perspektif yang berbeza. Iaitulah kalau kita perhatikan bahawasanya daripada ujian yang Allah datangkan kan, perkara yang kita belajar adalah bagi setiap nikmat ada ujian. Kadzalika nabluhum bima kanu yasifun. Ikan tadi itu apa? Itu nikmat. Kan? Sebagaimana kalau kita lihat dalam cerita Nabi Adam AS. Dan kalau kita lihat cerita Nabi Adam, kan, Allah beri apa? Allah memberikan kepada Nabi Adam, dan Allah beri kepada Nabi Adam, perkara pertama Allah beri adalah Allah beri kepada Nabi Adam isteri. Kan? Allah memberikan peneman hidup. Ketika Nabi Adam rasa sunyi, rasa keseorangan, Allah memberikan peneman hidup. Dan kemudian Allah beri makan apa segala perkara yang ada dalam syurga, makan buah-buahan, nikmatilah segala nikmat, ada sungai, ada sumpamanya. Dan Allah SWT sebut jangan dekati satu pohon. Perkara yang kita belajar dalam rupa-rupa dalam nikmat ada ujian. Kadang kita rasa macam nikmat ni adalah sebabkan aku buat baik, Allah bagi aku nikmat. Tapi rupa-rupanya Allah nak menguji kita dengan nikmat. Adakah kita menjadi hamba yang bersyukur ataupun hamba yang kufur? Dan kalau kita lihat dalam surah Ibrahim, Allah SWT sebut wa id adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Allah beri nikmat supaya apa? Supaya kita ni bersyukur, dan Allah akan tambah lagi nikmat tu. Tapi wala in kafartum, kalau kita kufur, apa akan berlaku? Allah tak sebut kalau kita kufur Allah bagi terus azab. Allah peringat kepada kita, kalau kita kufur, ingat inna adzabi lasyadid. Cerita macam apa yang Izan tadi sebut tadi, betapa baik Allah Taala kepada kita kan. Allah ni beri ruang kepada kita, masih lagi bagi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Tapi kita dapati bahawa sini kan, Ashabus Sabti ni punyalah Allah beri kepada mereka nikmat yang besar. Apa nikmat besar Allah beri kepada mereka? Beribadat pada hari Sabtu. Itu nikmat besar tu. Kan? Kemanisan dalam beribadat. Allah beri ruang pada mereka untuk fokus beribadat hari Sabtu. Tapi mereka nak fokus pada nikmat kecil, nak fokus pada nikmat ikan. Mereka lupa yang bagi nikmat ni siapa? Yang bagi nikmat ni Allah SWT. Wallahu khairur raziqin. Kan dalam surah Al-Jumu'ah kan. Allah SWT sebut penutup surah Al-Jumu'ah. Allah SWT sebut
siapa pemberi rezeki, dan Allah lah pemberi rezeki yang terbaik. Itu perkara kita belajar lah. Yang kedua? Yang pertama tadi apa? Yang pertama perkara kita belajar adalah iaitulah jangan kita tundukkan nafs pada kemahuan kita. Okey. Selanjutnya kita pergi kepada ayat yang ke-4. Allah SWT sebut wa iqalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Tadi ingat tak tadi? Kan? Ingat tak ketika kita baca ayat fabadalal ladzina zalamu qawlan minhum fabadalal ladzina minhum qawlan ghayra alladzi qila lahum. Tak semua yang ada sikap, tak apalah kita ijaz ayat Allah ni. Rupanya ada yang masih lagi beriman, yang masih baik. Kata apa? Janganlah buat macam ni. Janganlah buat macam ni. Kan? Janganlah kamu melakukan perkara yang Allah akan marah ni. Kan? Ada yang memberikan peringatan. Kan? Ta'azuna. Kan? Memberikan peringatan kepada mereka. Maka ketika itu, kan, golongan Allah SWT sebut. Basically, adik-adik, cerita Ashabul Satir ada 3 golongan tau. Satu golongan yang ingkar, satu golongan taat dan dia nasihat. Satu lagi golongan yang buat tak peduli je lah. Buat apa kita nak kacau orang? Biar je lah diorang langgar perintah Allah, nanti diorang kena azab. Maka itulah kualiti yang tak ada pada Bani Israel. Tak apalah dia buat dosa, kubur sendiri-sendiri. Kan? Kita fokus je lah syurga ni. Dia nak masuk neraka, hantar dia. Yang penting kita fokus masuk syurga ni. Itu bukanlah kualiti yang ada pada umat Nabi SAW. Umat Nabi adalah mereka yang tak muru nabil ma'ruf. Dan kalau nampak perkara mungkar tak seronok, tak sedap hati, tak best nampak benda tak baik ni. Kita kena cakap kat dia ni. Gitu. So dalam ayat yang Allah SWT sebut, ada satu golongan kata, kenapa kamu nak nasihat satu kaum yang Allah akan binasakan mereka atau azab mereka? Maka orang yang bagi nasihat ni kata apa? Nasihat itu supaya nak lepaskan diri rasa bersama. Maka antara kualiti yang kita belajar, kan, orang yang bertakwa ni, dia bukan sekadar orang yang berhati-hati. Tapi orang yang bertakwa ni adalah orang yang ada satu perasaan dia nak mencegah. Sebab tu takwa ni kan, Izan, Faris, takwa datang pada kalimah waqa. Waw, qaf, alif maksurah. Saya conteng sikit supaya kita dapat gambaran. Cuba conteng. Jadi tak kalau saya conteng. Wow. Alamak buruk je. Waw, qaf dengan alif. Tahu tak waqa ni maksudnya apa? Pernah dengar tak satu kalimah bahasa Arab sebut al-wiqayah khairum minal ilaj? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Pernah. Maksudnya, pernah dengar Ali? Pernah. Apa maksudnya Ali? Mencegah lebih baik daripada merawat. Masya Allah, terbaik Ali Imran. Waqa ni maksudnya apa? Mencegah. Kan? Maksudnya adalah orang yang bertakwa, dia ada perasaan, dia tak sedap tau tengok benda yang tak baik. Dalam jiwa ni dia rasa sebelum satu perkara buruk datang, baik aku cegah. Okay, walaupun kita boleh baikkan perkara itu nanti, kita boleh sembuhkan perkara itu, kita boleh rawat. Tapi dalam fikiran mereka, mindset mereka adalah aku kena cegah sebelum bad things happen. Aku kena elakkan kemurkaan Allah datang. Itu orang bertakwa. Yang kita belajar, mereka adalah orang yang tak senang duduk tengok benda-benda tak baik. Dan ini sepatutnya kualiti yang ada pada kita. Kita nampak benda tak baik, tak semesti kita kena nasihat, kita kena cakap. Kita mungkin boleh bagi surat layang, ataupun seperti mana Nabi SAW sebut dalam hadis, kan, selemah-lemah iman adalah kamu tak suka tengok benda ni. Kan, maksudnya adalah kamu nak cegah dosa tu berjangkit kepada kamu. Sebab sifat dosa, sifat kejahatan, sifat dia macam virus. Dia menjangkiti. Kalau kita tak cut off, dia akan menyebabkan sampai kepada kita. Sebab tu kita kena wiqah, kita kena bertakwa. Bertakwa ni bukan sekadar hati-hati, tapi kita putuskan segala perkara akan menyebabkan dosa sampai kepada kita. Macam tu. Maka ini antara perkara. Sebab tu disebut cerita Ashabus Satir, dan Allah rakamkan ada satu golongan yang menegur mereka dalam surah Al-A'raf. Kerana apa?
Kerana mereka ini adalah ketika mana orang lain memilih untuk tidak bersama dengan kebenaran, mereka memilih bersama kebenaran dan mereka stick untuk berdakwah walaupun orang kata apa. Dan mereka inilah yang dekat akhirat kelak Allah memberikan kemuliaan kepada mereka untuk melihat apakah kesudahan orang-orang yang dulu cakap tak payah berdakwah lah kepada orang. Kau ni tak payahlah susah pening kepala. Tengok kau nak cakap bagi nasihat, pening kepala dah, serabut dah stres. Nak fikir cara yang terbaik. Tapi ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang sabar, sebab nak melakukan perkara-perkara baik ni, dan dia bukan sekadar sabar untuk diri kita. Nak nasihat orang pun kena sabar kadang-kadang. Dia cakap benda baik, orang kata, alah, acak anjing lah kau ni. Alah, kelas pun. Kau ni aku tengok tak fokus. Tengok, dia cari kelemahan-kelemahan kita. Maka nak berdakwah ni susah, tak mudah. Kena bersabar. Maka ada perkara kita belajar lah. Iaitu, kita minta kepada Allah SWT supaya golongan kita dalam golongan yang ketiga. Golongan yang kedua. Golongan ketiga lah. Golongan pertama, ingkar. Golongan kedua ni tak peduli. Dan yang mana dalam satu ayat yang lain, saya terlupa ayat mana, tapi ada menyebutkan bahawasanya golongan yang kedua pun menerima azab daripada Allah SWT. Golongan yang selamat adalah hanyalah golongan yang ketiga. Iaitulah golongan yang melakukan dakwah. Golongan yang dia tak senang tengok ada satu bahagian daripada mereka melakukan apa yang disebut sebagai dia badala qawlan. Dia ubah ayat-ayat Allah SWT. Itu ayat 164. Dan kemudian kita pergi kepada ayat 165. Sebelum tu ada soalan tu ataupun ada refleksi tambahan tu daripada Idris ke, daripada Haris ke. Setakat ni okey ke ada yang tak clear dah. Macam pening je. Okey. Clear Okay, alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada ayat kedua yang terakhir sebelum kita pergi ayat 116 sebagai penutup. Di mana ayat 165 menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu. Dan kami timpakan orang-orang yang zalim. Wa akhadna alladina zalamu bi'adab ba'is. Azab yang berat disebabkan mereka ini fasik. Yang mana kalau kita lihat ayat 165 ni, Allah SWT memberitahu kepada kita bahawasanya yang kena azab bukan sekadar golongan pertama, tapi golongan yang kedua pun kena. Ini antara tafsiran ulama. Dan menariknya, saya nak kita berperhatian kepada kalimah nasu ma dzukiru bihi. Sahabat-sahabat, adik-adik semuanya, manusia ni ada dua kategori tau. Satu, golongan yang betul-betul lupa. Golongan yang kedua adalah dia bukan betul-betul lupa, tapi dia saja-saja buat lupa. Dia bukan betul-betul lupa tau. Lepas tu disebut tidak menghiraukan. Dalam kurungan, bila kita berinteraksi dengan terjemahan, kalau adik-adik biasa berjumpa dengan dalam kurungan ni adalah tafsiran. Ini tafsir. Ini bukan terjemahan, ini tafsir. Dalam kurungan ini adalah tafsir. Yang mana alhamdulillah terjemahan dia bantu kita dengan tafsiran. Maksudnya melupakan dia bukan lupa yang betul-betul lupa. Alah terlupa lah, betul-betul ingat. Tak. Tapi mereka bahasa mudahnya adalah acak-acak terlupa. Macam betul ke macam tu? Lah, ingat ke tak boleh ijaz? Ingat ke boleh ijaz? Tak boleh ijaz rupanya. Macam tu. So disebabkan bahasa mudahnya adalah apa? Bahasa mudahnya adalah mereka bermain-main dengan perintah Allah. Mereka apa yang kita panggil mempersendakan ayat Allah. Mereka buat gurau. Boleh. Sebab tu antara perkara yang kita kena jauhi adalah apa? Elakkan untuk melakukan sarkastik. Sarkastik adalah budaya manusia yang ingkar. Bani Israel, golongan Yahudi yang suka melakukan sarkastik. Ketika mana dalam satu ayat, saya lupa ayat surah apa, tapi menyebut tentang dalam surah saya ingat dalam surah Isra ada menyebut tentang Bani Israel kata mereka akan beriman. Satu antaranya adalah mereka yang akan beriman bila Nabi SAW bawa turun Allah dan para malaikat. Astagfirullah. Na'udzubillah yang zalim. Kau ajar kan mulut.
Maksudnya mulut sarkastik. Mulut suka cakap benda mengkapu-kapu. Kan? Kita dan kadang-kadang dalam kehidupan kita sering pandang enteng tentang sarkastik. Sebagai contoh sarkastik ni apa? Contoh kita tengah sidai baju. Jadi member dekat dalam bilik daripada jauh tanya, tengah buat apa tu? Tahu tak kita respon apa? Kawan tanya, kita tengah buat apa tu? Kawan kita dah nampak dah kita sidai baju. Kita pun respon, ada ni aku tengah mancing ni. Sarkastik lah tu. Nampak kecil ringan, tapi rupanya perkara yang besar. Sebab tu antara teguran Allah dalam surah Al-Hujurat adalah jangan sarkastik. Sebab sarkastik ni apa ni? Ada pada ayat 5. Dia melakukan apa yang disebut sebagai dia main-main, dia buat gurau, dia persendakan ayat Allah. Tak boleh macam ni, tak tahu pun, tak sebut detail pun. Dia main-main, dia buat gurau, dia sarkastik. So disebabkan mereka sarkastik, kan, bukan sekadar golongan pertama, golongan kedua pun sarkastik. Golongan kedua kata, alah kau ni tak payahlah lebih-lebih sangat, kan. Dia maksudnya dua-dua golongan ni ada kualiti yang sama, iaitu mereka melakukan sarkastik. Dan dengan sebab itu Allah SWT memberikan kepada mereka azab. Dan apakah azab itu? Kita lihat pada ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kan setelah mereka berlaku sombong, takbur, tidak ambil, bukan indah tu, tidak ambil indah, biasalah typo kan, kepada apa yang telah dilarang mereka melakukannya, kami kata kepada mereka, jadilah kamu kera yang kan, bila mana Allah SWT kata kun fayakun, terus jadi, maka semua jadi kera. Persoalannya adalah kenapa agak-agak Allah sumpah, Allah beri azab kepada mereka jadi kera. Agak-agak kenapa kera? Kenapa tak jadi babi tu? Sebab dalam tu ayat memang ada sebut tentang jadi babi. Kenapa untuk ashabus sabti mereka jadi kera? Apa yang ada kat kera ni sebenarnya? Haris, agak-agak apa yang ada kat kera ni Haris? Kita dah nak habis ni, 3 minit lagi insya-Allah. Diorang macam bijak sikit tapi diorang tak ada akal. Bijak sikit tapi tak ada akal. Nyari. Okey, cuba kita recall lah kot. Apa agak-agak pepatah atau peribahasa yang berkait dengan kera? Bagi kera mendapat bunga ke? Okey, bagi kera mendapat bunga. Okey, terima kasih Haris. Nak dengar? Izan ke Haris tadi? Izan. Okey, nak dengar daripada Faris. Faris ada lagi Faris? Kita dah keluar. Dah. Faris, okey Faris. Kera dapat bunga ni apa? Kita belajar bahasa Melayu sikit malam ni. Dia apa? Upor. Dia macam dia tak guna benda tu dengan betul lah. Patutnya dia buat benda lain, tapi dia jadi benda lain. Tu kan? Okey, boleh tak saya bantu Haris? Kera dapat bunga ni adalah orang yang tak pandai appreciate. Betul ke salah? Boleh dia sebab dia tak tahu nak buat apa dengan bunga tu. Kan? Betul tak Izan? Kera dapat bunga ni adalah orang yang tak pandai appreciate. Yalah sebab kera dia tak tahu value bunga tu. So dia pun tak tahulah, mungkin kita kena tengok ada video kot, gambaran macam mana keadaan kera dapat bunga. Sebab kita tak perlu tengok kera dapat bunga. Sebab saya belajar kat UM tu, saya pernah tengok sebab dekat satu college namanya College 5, College Jayasari. Memang college tu sebanyak kera, dan kera tu suka curi makanan. Kalau bilik tu tingkap terbuka habis lah. Saya rasa dekat UIA pun ada pengalaman sama kot. Saya biasa baca cerita-cerita dekat UIA juga. Tapi kera, bila dapat makanan, adakah dia akan makan dengan proper dan bagi habis makanan tu? Tak, dia akan makan bersepah-sepah. Nanti nak makan sikit lepas tu dia buang. Dia balik. Nak cerita, kera ni adalah satu creature yang tak pandai appreciate benda. Satu kalau kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah kan. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-5. Allah bagi gambaran Bani Israel sebagai apa? Mathalul ladina ummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Allah bagi gambaran orang yang bawa kitab Taurat seperti keldai. Maksudnya apa? Keldai ni dia ada kategori yang sama lah dengan kera tadi.
Iaitulah macam kedai, dia struggle untuk bawa kita belakang. Macam orang gila. Maksudnya orang nampak macam bagusnya, penuh beban kitab. Nampak ke mana-mana bawa kitab. Tapi hakikatnya kosong. Macam apa ya? Macam tin. Tin yang nampak kat luar bunyi bising. Tapi rupa-rupanya kosong. Maksudnya adalah apa? Nak bagi gambaran bahawasanya kenapa Allah jadikan mereka kerut? Sebab mereka ni tidak menghargai ayat-ayat Allah. Dan mereka tidak nampak betapa besarnya apa yang disebut sebagai nikmat dekat dengan Tuhan. Dan mereka buang nikmat tersebut semata-mata nak kejar nikmat ini. Nanti itulah antara hikmah kata para ulama kenapa disumpah jadi kera. Sebab apa? Sebab mereka ini tidak menghargai ayat-ayat Allah SWT daripada Taurat. Dan mereka take for granted. So begitulah. Itulah beberapa perkara daripada cerita Ashabus Sabti. Kita dah pukul 10 1 minit dah. Saya kira ada beberapa pengajaran yang kita dapat. Yang pertama tadi apa tadi? Siapa masih ingat lagi? Mungkin Ali Imran boleh share pengajaran pertama kita dapat jadi apa? Kan fabadalah. Apa jadi fabadalah tadi? Jangan tundukkan nas ikut kehendak kita. Yes, yang pertama. Kita janganlah ada satu sikap kita tundukkan nas kepada kehendak kita. Kemudian perkara kedua, mungkin Idris masih lagi ingat apa? Perkara kedua, mungkin kita tengok ayat tu, kita tengok ayat baru ingat. Tapi pada ayat lagi Ayat yang 163 tu kan. Betul, 163. Ustaz tadi ada cerita pasal apa tu Allah beri nikmat. So dalam setiap nikmat tu ada ujian dia. Yes, So betul. kita kena sentiasa muhasabahlah dengan nikmat-nikmat yang kita dapat. Betul. Jangan jadi macam Qarun. Kan, rasa macam Allah bagi aku kaya sebab apa? Sebab aku ni bagus, aku ni mulia. Orang lain semua tak bagus. Kau buat marketing tak betul tu, tak dapat tak jadi kaya tu. Cara kau salah, cara aku je betul. Kita kena banyak istighfar. Sebab tu dalam surah An-Nasr kan Allah ajar kepada kita. Dapat nikmat kita yang buat apa? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Kan, kita puji Allah, lepas tu kita istighfar. Sebab takut kita ni bongkar semua takut. Okey, yang ketiga mungkin Haris. Apa pengajaran ketiga yang Haris dapat malam ni? Mungkin kita boleh buat balik insya-Allah. Kita cuba nak balik pada ayat 164 tadi. Kita jangan fokus sangat kepada kuantiti. Kita cuba cari satu benda yang berkualiti dan jangan terlalu macam kalau nak buat tu macam aku nak puasa ni sebulan aku nak puasa. Padahal kita baru nak mula. Jadi macam kita melihat kepada banyak, kita tak lihat kepada macam mana kita buat tu. InsyaAllah terbaik. Terima kasih Haris, betul. Adakah salah kita kepada kuantiti? Tidak. Tapi lebihlah beri pemberat kepada kualiti. Kan? Sebab Tuhan ni pandang kepada usaha kita. Macam mana kita nak sempurnakan sesuatu. Dan satu sisi yang lain adalah pada satu nampak kita belajar apa? Kita belajar sebagai kalau kita nak jadi orang bertakwa ni, kita umat Nabi SAW, kita tak boleh ada perasaan kita senang tengok satu kezaliman atau kejahatan berlaku. Tegur dalam kemampuan kita. Mungkin menulis ke, mungkin kita bagi suruh kita buat apa perkara pun. Yang penting kita jangan redha dengan maksiat. Okey, dan terakhir mungkin daripada Izan, daripada Izan, apa pengajaran yang dapat? Satu, tak kisahlah mana-mana, yang terakhirlah. Kita boleh buat balik bersama insya-Allah. Pengajaran daripada hari ni ya? Malam ni. Apa pengajarannya Izan dulu. Kita boleh buat balik bersama insya-Allah. Ini. Boleh tak apa-apa. Tekan. Mungkin ni tadi Tafakul mention pasal setiap iklan ni dia ada ujian. So jadi setiap rezeki yang kita dapat ni kita kena bersyukurlah dengan saya sangkut ke ataupun Izan terkeluar? Sorry. Dia line tak stabil. Izan terkeluar. Tak apa. Sorry. Tak apa.
dengar tadi ke tak dengar? Terputus Izan. Tadi Oh pasal tadi Ustaz Fakul mention pasal setiap demand ni kita ada ujian kan. So bila setiap demand ada ujian, so kita kena bersyukurlah di atas setiap rezeki dan demand yang kita dapat. Walaupun rezeki tu yang kita ambil mudah. Contoh kita boleh makan malam dengan kawan dengan family, ataupun kita boleh call ibu ayah kita kan. Itu pun nikmat juga sebelum dia hilang kan. Betul. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Izan. Satu perkongsian pengajaran yang baik daripada Islam. Kalau saya boleh tambah, kalau kita lihat ayat 166 tadi balik, itulah karya yang paling penting kita boleh bawa balik adalah hargailah Al-Quran. Apa pengajaran kita belajar daripada berubah mereka jadi keruh adalah kita hargailah Al-Quran. Nikmat Al-Quran adalah nikmat yang sangat besar. Hari ini kita ni barangkali kalau tak diutuskannya Nabi SAW, tak diberikannya Al-Quran kepada kita, barangkali kita akan masih hidup dalam kegelapan. Sebagaimana Barat, mereka pernah duduk dalam kegelapan, duduk dalam keadaan the dark age. Tapi kesan daripada hidup agama daripada umat Islam, ketika itu Islam sampai ke Spanyol, ke Andalusia, sampai orang Eropah pun mereka dapat kesan ni. Di mana akhirnya mereka melalui zaman Renaissance, mereka bangkit, sampailah mereka pada hari ini sampai kemajuan. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah hargailah Al-Quran. Saya sebagai penutup, kalau mungkin tak ada soalan daripada Haris, daripada Idris, Izan dan sebagainya, saya nak tutup dengan satu kata-kata daripada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni, sahabat-sahabat semuanya pernah sebut kan, ketika mana nak buka Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dibuka buat pertama kali oleh umat Islam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar Al-Khattab datang dengan keadaan pakaian yang compang-camping, baju pun ada lecak sikit. Maka pada ketika itu Abu Ubaidah Al-Jarrah, kenapa Abu Ubaidah Al-Jarrah? Sahabat besar Nabi. Abu Ubaidah kata, kenapa engkau Umar pakai macam ni? Engkau ni mewakili delegasi besar daripada umat Islam ni. Tahu tak respon Umar Al-Khattab kata? Umar Al-Khattab kata, nahnu qaumin a'azzana Allah bil Islam. Nahnu qaumin a'azzana Allah bil Islam. Fa ini bertaqaina al-'izzata bi ghairihi adallana. Kita ni, dan kata Umar Al-Khattab, kita ni umat yang Allah muliakan dengan Islam. Ketika mana kita cari jalan kemuliaan selain daripada Islam, Allah akan hinakan kita. Sebab tu hari ini kerosakan yang berlaku, umat Islam ditindas, dia jadi satu wake up call kepada kita. Kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada jalan Islam yang sebenar. Hargailah kembali Al-Quran. Moga-moga kita tidak menjadi kera-kera. Walaupun mungkin kita tak disumpah jadi kera, tapi moga-moga kita tidak jadi kera-kera seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 163 hingga kepada ayat 6. Ketahuilah adik-adik semuanya, Al-Quran ini tujuannya untuk memberikan pengajaran kepada kita. Kan, moga-moga kita ini hidup bersama Al-Quran, hidup bersama Tuhan, dan moga-moga kita dapat mencontohi seperti Nabi SAW, itulah berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Maka begitu untuk malam ini, saya kira sebagai sesi penutup kita, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada adik semua. Jadi sebelum kita tutup, mungkin nak dengar sedikitlah kot kata-kata akhir daripada semua kan. Tak kisahlah apa-apa kata-kata nak kongsi kan. Kalau ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi waktu insya-Allah. Kalau ada soalan ke, kalau tak ada soalan pun tak apa. Kalau ada soalan ke boleh tanya. Kalau tak ada soalan mungkin boleh bagi kata-kata terakhir lah insya-Allah. Silakan, kita nak mulakan dengan siapa? Kita nak wakil je. Wakil ketua. Siapa ketua ni? Izan. Ali Imran. Saya ada soalan ni. Oh, soalan. Okey, sila. Tak, tadi kan soalan yang kalau kita tengok cerita Ashabus Sabt, 3 golongan kan. Satu golongan taat, 2 golongan ingkar, dan 1 golongan yang tak beritahu. Tapi bila kita tengok ayat 165 tu, Tuhan macam tak beritahu apa pembalasan untuk orang yang tak beritahu tu. Apa hikmah yang Tuhan nak tunjuk tanpa Tuhan menyatakan pembalasan kepada orang yang tak ambil tahu? Adakah orang yang tak ambil tahu tu sama pembalasan dia dengan orang-orang yang melanggar perintah Allah tu? Okey, soalan yang sangat baik daripada Ali Imran.
ada tafsiran yang mana kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah, yang mana tafsiran tersebut menyebut apa? Untuk 3 golongan, yang golongan kedua, golongan yang buat tak peduli, buat kubur masing-masing lah, dikatakan oleh sebagian tafsiran bahawa si menjadi kera adalah golongan ini. Ada pula untuk golongan yang langgar perintah Allah, apa yang berlaku? Mereka mati. Mereka terus mati, kena seksa azab on that time. Tapi untuk yang tak peduli ni, mereka jadi kera. Tuan tak ada tafsirannya. Dan tafsirannya agak kuat. Tafsiran agak kuat. Yang mana golongan pertama jadi apa? Mereka kena azab lah. Mati dengan cara tertentu. Kalau kita dalam surah Al-Baqarah ada sebut tentang ada satu golongan yang mati kena peti. So ada tafsiran katanya begitulah. So ada tafsiran yang menyatakan bahawa satu jadi kera, satu lagi dia kena azab, tapi dengan azab tertentu. Tapi kalau Ali Imran nak ambil tafsiran pertama tadi, yang mana mati, yang kemudian yang kedua jadi kera, maka itu pun tafsiran yang baik yang boleh kita ambil lah. Maksudnya adalah nak cerita golongan kedua ni sebab mereka tak appreciate value ayat-ayat Allah. Yang mana ayat Allah ni value-nya adalah antaranya apa? Supaya beri peringatan, supaya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi mereka tak, mereka rasa macam Quran ni tak bernilai. Perlu ke kita ambil sebahagian je lah. Kita tak perlu ambil semua pun pedoman daripada ayat-ayat Allah. Kita ambil sebahagian. Maka disebabkan itu mereka kena azab seksa, jadi kera. Itu sekadar pembacaan saya lah, Pak Imran. Mungkin kalau sudah kalau ada pembetulan, boleh tegur saya lah. Ataupun mungkin adik-adik semua kalau ada pembacaan yang lain, boleh kongsikan. Tapi sekarang pembacaan saya, memang betul, saya setuju. Memang ada perbezaan daripada sudut pembalasan. Tak sama. Tak sama orang yang buat maksiat dengan orang yang dia seolah-olah redha dengan maksiat. Dia ada perbezaan. Dia pasti ada perbezaan daripada sudut pembalasan. Begitulah wallahu a'lam. Terima kasih. Bersama ni. Okey, ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, kita nak tutup kan? Muhzani, Allah. Muhzani baru masuk ke dah lama dah masuk? Kita tak perasan. Maaf, saya baru masuk. Tak apa. Tak apa, tak apa. Okey. Okey, kita tak ada soalan dah Okey, mungkin kata-kata akhir sebagai penutup. Silakan, siapa nak mula dulu? Wakil ke? Ataupun saya nak pilih? Pilih. Saya pilih mungkin Faris Faisal dulu lah kot. Sebab nampak gelap je tu. Faris, mungkin kata-kata akhir sebelum kita berpisah lah kot untuk tahun 2021 insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kata akhir. Jadi terima sekali terima kasihlah kat Ustaz atas semua ilmu yang Ustaz dah bagi. Ustaz cerita dah banyak kali kita buat perjumpaan macam ni sebulan sekali Betul. Yang nak kata paling terkesan lah adalah yang tadi tu, yang kita tak boleh buat lupa yang Al-Quran tu untuk kita ada satu tanggungjawab untuk share, untuk berdakwah lah kan. Kita tak boleh duduk senyap bila nampak satu maksiat, satu yang yang kita macam bercanggah lah apa yang kita dapat rasa lah benda tak betul kan. Jadi kita rasanya tak boleh, kita kena dakwah, kita kena share, kita kena tegur. Itulah yang paling saya terkesan lah. Jadi secara overall saya harap lepas program ni pun saya dapat terus saya pun kena share dengan orang lain kan. Tak berhenti setakat saya. Kita berhenti tak kita pun kena share dengan orang lain. Tu ialah insyaAllah. Moga-moga kebaikan akan tersebar melalui Faris insyaAllah. Okey, kita tak dengar daripada Izan pula. Sebab risau online. Okey. Silakan Izan. Kita terakhir. Saya tak tahu nak kata apa. Apa tak semesti pengajaran. Tak kisah apa-apa je. Mungkin terima kasih. Mungkin saya nak ucap terima kasih kepada semua kawan-kawan dan Ustaz juga. Dan kalau saya nak minta tips something kan Ustaz, boleh tak? Tips apa tu? Macam contoh macam saya medik macam memang dulu belajar agama macam belajar agama sebab
ada pun kitas yang syllabus kan, kitas tapi kitas dia biasa-biasa kan. So macam mana saya nak untuk pelajar saya macam saya ni, macam mana nak cari ilmu pasal Quran, pasal tadabbur Quran ni. Tapi macam sebelum ni saya cuba beli buku Ustaz Syahri yang Kompas 144 tu. Cuba baca tapi macam agak susah lah bagi saya. Betul. Sebenarnya tu bukan buku untuk orang awam tu sebenarnya. Ya. Lepas tu macam tak tahu lah. Lepas tu dapat tahu pasal tadabbur center pasal buat program ni. Tu kerja lah. Tapi macam kalau cara lain ada Ustaz? Cara lain untuk belajar agama lah maksudnya kan. Betul. Sebenarnya satu perkara yang kita patut syukur dengan teknologi yang semakin berkembang hari ini adalah terlalu banyak akses lah. Banyak akses untuk kita mendapatkan ilmu, kita punya ilmu Quran, ilmu agama. Kita tak pasti tips macam mana yang Izan perlukan. Tapi mungkin antara pesan yang saya boleh kongsikan adalah kita kena menganggap ilmu Al-Quran ini dia seperti oksigen. Sebab hari ini adakah kita semua tak tahu Quran itu penting? Kita tahu Quran itu penting. Tetapi sejauh mana kita meletakkan value Al-Quran dalam kehidupan kita? Kan? Sebab antara perkara yang kita belajar tadi lah daripada cerita Ashabul Salfi adalah pentingnya kita mengetahui value ayat-ayat Allah. Kan? Sebab peranan ayat-ayat Allah ni adalah supaya kita banyak melakukan zikir. Jadi kita baca Quran, kita sebenarnya sedang melakukan zikir. Kita sedang mengingat Tuhan. Kita sedang mengingat pesan-pesan Tuhan. Maka sebab kadang-kadang saya boleh bagi tips, saya boleh bagi platform. Tapi akhirnya kalau kita merasakan Quran itu tidak penting. Kita bukan rasa Quran tak penting tau. Kita barangkali kita rasa macam mungkin ada perkara lain lebih penting daripada Al-Quran. Ketika itu kita akan mula perlahan-lahan kita mula meninggalkan pengajian Al-Quran. Hakikatnya kita kena setiap hari belajar tentang Al-Quran. Saya sendiri pun perlu sentiasa belajar tentang Al-Quran. Saya teringat kata Ustaz Syahri, belajar Quran ni macam kita kaji bintang tau. Tahu tak? Perkajian tentang bintang tak pernah berhenti. Maksudnya orang sentiasa menemui perkara-perkara baru. Begitu juga lah kajian tentang Al-Quran. Kita baca Quran, kita belajar tentang Quran. Walaupun kita dah baca ayat ni barangkali banyak kali kan, Al-Fatihah. Tapi ketika mana kita renung dalam, kita baca tafsir, kita dengar perkongsian asatidzah, kita akan sentiasa dapat perkara-perkara baru yang pastinya dah akan menyembuhkan kita punya jiwa lah. So first thing first, saya boleh kongsikan adalah kena anggap Quran ni macam oksigen. Tak ada oksigen mati lah gitu kan. So kita sentiasa perlukan. So the moment kita ada mindset gitu, kita akan sentiasa cari jalan macam mana kita nak isi diri kita dengan Al-Quran. So kalau tanya platform, ada banyak platform lah. Mungkin Izan boleh follow. Antaranya platform Tadabbur Center dekat Telegram. Kemudian ada satu platform yang sekiranya sangat baik. Mungkin Izan pun boleh follow asatidzah, beberapa asatidzah. Antaranya Ustaz Abdul Mu'in, dan juga boleh akses tafsir pun. Sebenarnya sekarang ni tafsir pun banyak dah Izan boleh baca. Tapi mungkin kesibukan, saya faham bidang medik. So mungkin boleh akses kepada Spotify, ada podcast, even Tadabbur Center pun sebenarnya boleh dah. Ada akses yang boleh saya follow lah. Cumanya biar sedikit Izan, tapi sedikit yang bermakna. Sebab risau kadang-kadang banyak sangat tak dapat. Sebab tu itu yang membezakan, itu yang menjadikan umat Islam ni satu umat yang terbaik. Sebab kita ni sikit yang kita maknakan. Moga bantulah aku Izan insyaAllah. Tak apa dalam grup pun kita boleh lagi bersembang. Moga-moga tak terputus lah persahabatan insyaAllah. Okay, terima kasih Izan. Mungkin nak dengar pada Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak kata, first time yang ada circle yang betul-betul cerita pasal hanya Al-Quran sahajalah. Macam sebelum ni kalau usrah dia mencapai lah dari segi sirah, hadis dan tafsir. Tapi kalau yang ni dia hanya untuk Al-Quran sahaja dan berbekalkan dengan ilmu-ilmu yang ada pada Ustaz Fakrul
Alhamdulillah Ana dapat banyak input-input yang terbaik dari segi agama, dan harapan Ana sama juga lah macam Faris dan juga Izan, supaya dapat amalkan dan sebarkan kepada orang lain, dan juga teruskan belajarlah, sebab belajar ni penamatnya hanyalah kematian lah. Ana ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Fakrul, dan semoga Allah berkati usaha-usaha Ustaz dan rakan-rakan yang lain. InsyaAllah. Terima kasih Idris. Hopefully kita tak boleh group mungkin kita boleh buat perbincangan lepas ni ke kan. Kita nak dengar sikit perbincangan tentang medik daripada Izan. Kita boleh tukar-tukar lah kita punya info. Saya rasa sebenarnya ada circle yang seronok sebenarnya kalau kita dapat maknakan dan manfaatkan lah. Sebab mungkin Haris ada bidangnya kan. Sebenarnya saya selain daripada Quran, saya pun fokus pada bidang sejarah tahu Islam, sirah. Mungkin kita boleh share lah semasa ke semasa. Okay, baik, terima kasih Idris. Haris, silakan Haris. Terima kasih Ustaz. Pertama saya bersyukurlah sebab ada macam ni, sebab circle saya dia bukan circle yang terarah kepada, tak adalah cakap tak selalu berbincang pasal agama, tapi kalau berbincang pasal agama pun dia akan membicarakan soal soal hak, soal moral, sebab sebab saya belajar undang-undang, jadi dia perbicaraan itu lebih kepada ke arah itulah. Dan kadang-kadang saya takut apa yang dibincangkan itu kadang-kadang dia stray out of what Islam dah ajar. Jadi saya tengok-tengok dekat YouTube. Lepas tu saya tak tahu pun Tadabbur Center ni at the first place. Tapi saya ingat lagi benda pertama yang saya mendalami pasal tadabbur ni, sebab dulu pernah lah dengar tadabbur kan. Tapi perkara pertama yang ayat pertama saya dengar adalah berkenaan video Ustaz Syahri pasal ayat 4 surah Yusuf berkenaan dengan Kaukaban. Lepas tu saya tertarik dengan cara pencapaian tu. Sejak tu saya follow lah Ustaz Syahri. Dan saya pun tahu pasal Tadabbur Center dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba baru seminggu saya tahu Instagram Tadabbur Center. Lepas tu keluar yang iklan berkenaan dengan KTS ni lah. Dan saya pun terus minta, dan niat saya awalnya macam saya nak pastikan yang apa yang mungkin, sebab dia tak adalah nak cakap undang-undang ni dia terlampau terbuka ke apa, tapi memang itulah hakikatnya, terlampau terbuka, terlampau mencabar minda dan sebagainya. Jadi saya takut, dan saya tak nak lah apa kalaupun saya dalam bidang ni saya lari daripada apa sepatutnya yang aliran pemikiran yang kena saya ikut. Jadi alhamdulillah lah setakat ni berkenaan cerita-cerita tu saya boleh relate dengan bidang saya, dan saya boleh relate lah dengan kehidupan sebagai pelajar undang-undang itu sendiri. Dan kalau lah ada rezeki untuk jadi peguam tu, mungkin boleh relate dengan program tu. Dan daripada KTS ni lah saya mula untuk beli kitab tafsir Hamka lah. Saya tengok salah satu Al-Azhar tu, saya tengok salah satu macam mana. Dan dia macam betul lah, kalau undang-undang tu belajarnya habis, ada penamatnya. Tapi macam Ustaz cakap tadi, kalau ikut tafsir ni, bila kita relate cabar-cabar hidup, dia tak habis lah cerita dia. Memang sungguh pun sampai kita mati pun tak habis. Alhamdulillah. Saya bersyukurlah dapat peluang ni. InsyaAllah. Moga-moga Haris jadi peguam yang berjaya, insyaAllah. Peguam yang membawa diri di dalam Quran, insyaAllah. Terima kasih Haris. Dan mungkin sebagai penutup, Ali Imran. Haris dekat UIA kan? Law. Saya dekat UKM. Oh, UKM. InsyaAllah. Okey, silakan Ali Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahu apa nak share, tapi saya ceritalah sikit. Pasal hati saya tergerak nak join KTS ni. Sebab selalu saya baca Quran je, tak faham pun. Jadi satu hari macam rasa terdetik nak tengok satu video Norma Alifan. Tengok macam minat, dia macam mendalami. Lepas tu saya cari juga macam tak best lah dengan English saja. Try cari siapa yang orang
penceramah tanah air yang cakap pasal Quran. Dia macam kadang-kadang banyak penceramah tu dia cakap pasal hukum hakam. Siapa Lepas tu saya terjumpa Ustaz Syahari. Lepas tu minat lah Ustaz Syahari. Tapi banyak terabur session saya yang saya ada ni macam one way. Kita boleh dengar saja. Kita macam ada soalan kita ni kita tak boleh nak ajukan terus. Jadi saya bila keluar iklan KTS ni macam kalau ada KTS ni boleh lah ada session untuk saya ada two way tanya soalan. Itu saja. Saya harap saya bersyukur kerana mendapat peluang join KTS ni. InsyaAllah kalau minat lah nak join insyaAllah. InsyaAllah ni pelapis-pelapis nak muda yang akan bawa Al-Quran ke hadapan insyaAllah. Moga-moga kita tak terputus hubungan dekat grup WhatsApp, nak kongsi apa-apa ke. Saya sentiasa percaya perspektif adik-adik semua tentang Al-Quran, perspektif yang kita kena raikan. Sebab itulah Al-Quran. Al-Quran ni dia bersifat apa yang kita sebut sebagai dia meraihkan bagaimana kita melihat perkara tersebut, kan? Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang perkara ni dia tak boleh kita nak sesuaikan banyak perspektif. Al-Quran tidak begitu. Sebab tu dia jadi menarik, dia jadi enak hidangan Al-Quran. Jadi saya sekali-sekali saja terima kasih kepada adik-adik semuanya. Saya minta maaf sepanjang kita bersama daripada sesi yang pertama ada kekurangan, ada kesilapan, kekhilafan. Pastinya banyaklah kesilapan, kekurangannya tu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada tersalah kata, mengkuris hati mana-mana, mengkuris hati Haris ke Faris ke, semua datang pada kelemahan diri saya sendiri. Yang baik itu daripada Allah SWT. Hakikatnya kedua yang daripada Allah SWT. Saya kira kita majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bis sabr. Ambil gambar dulu tak? Ya. Boleh. Baru nak tanya. Sebab dah last kan, tak ada gambar kan. Siapa nak ambil gambar? Saya ambil gambar. Boleh. Saya boleh ambil. Boleh? Silakan Aris. Okey. Senyum. Muka Zani dah terkeluar. Tak apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, dah. Okey, baik. Terima kasih Aris, terima kasih Idris, terima kasih Faris, Izan, semua. Ali Imran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.